meeting kan. Okey, contohnya teacher could respond by modeling how to give a high order response HOR. Contoh soalan, describe. Kita minta student huraikan, bincangkan. Biasalah student dalam kelas, dia malu-malu, dia segan, dia give one or two word. Maka tugas guru ialah probing question. Ada soalan seterusnya. Boleh tak beritahu cikgu lagi, kalau macam ni macam mana dia akan berlaku? Oh, kalau tak ada sifat orang kata apa, toleransi, okey, apa akan berlaku? So kita cuba memberi soalan the next question. Satu question dilontarkan, pelajar hanya memberi satu dua jawapan. Pelajar tak mampu dan cikgu membantu lagi memberi soalan yang berbentuk probing question. Dan seterusnya level yang ketiga, center stand from teachers. Guru memberi dalam ayat yang panjang. Bagi cikgu lah, cikgu rasa kalau macam ni bla 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 bla. Bermakna kita ada tingkatan soalan tadi. Okey pelajar, cuba you bincangkan. Okey, pelajar tak mampu jawab, okey kita stop, terus berpindah kepada soalan. Itu bukan yang kita nak. Tapi kita ada tingkatan stage dia untuk kita bagi pelajar bercakap. Bagi dia melontarkan idea, walaupun salah tak apa, dia berani nak bercakap. Dan itu yang isu kita alami sekarang. Okay? Pelajar-pelajar di universiti, contohnya pelajar di UKM, hasil meeting yang kita see, orang di luar bukan tak nak pelajar-pelajar, setengah daripada pelajar-pelajar IPTA ke IPTS. Bukan mereka tidak ada content knowledge, mereka amat pakar dalam content knowledge. Mereka belajar di universiti. Kalau engineeringnya, kalau matematiknya, kalau pendidikan Islamnya, kalau Islamic study-nya. Tapi isunya ialah apa dia tuan-tuan? Soft skill. Soft skill, that's the big problem. Hatta Presiden Persatuan sekalipun, AJK apatah lagi ahli, pelajar secara amnya, soft skill. Saya mengkondak pelajar-pelajar persatuan, saya nampak benda tu ketara sangat. So, peranan kita daripada tadika lagi yang terlibat dalam arus pendidikan di sekolah rendah, di sekolah menengah, pihak yang mengkreatkan dasar, macam mana kita nak membina perkara soft skill tadi? Inilah salah satu contoh tuan-tuan. Kita membina stages soalan tadi, mengharapkan mereka ada keberanian nak bercakap, okay? Mengharapkan mereka ada, orang kata, mampu nak melontarkan idea, memberi penghujahan. Maka kalau dah dibiasakan amalan tersebut dalam exam, soalan-soalan kebat, soalan HO, high order thinking, high order questioning, okay, high order respon, mereka amat-amat tidak menjadi masalah sebab sudah menjadi kebiasaan. So that's why kita kena melalui proses-proses tadi. Kita kena sabar dalam pendidikan kita untuk melalui proses-proses tadi. Ini satu contoh teknikal. Teknik bagaimana kita nak bagi pelajar menjawab, respon, maklum balas. Isu is kita menyoal banyak, tapi respon pelajar, that's the issue tuan-tuan. So this is the way, salah satu caranya. Ini satu contoh lagi soalan tuan-tuan. Ini soalan apa tuan-tuan? Ada cikgu senyum kat saya, macam pernah aku lihat dia soalan ni. Soalan PT3 Science lagi tu. Okay. Antaranya, terangkan aktiviti manusia memberi sumbangan, cadangkan langkah, which is soalan ini memerlukan pelajar. Kalau yang jenis malas berfikir di dalam bilik darjah, dia dapat soalan tu, dia tulis 1-2 ayat, dia malas nak berfikir. Okay, tuan-tuan ada pengalaman. That's why saya kata awal-awal tadi, kepakaran ini ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan lagi expert dalam bidang. Okay, so that kind of question, adakah kita nak biar dia tertera di atas kertas soalan saja tuan-tuan? No. Kita kena hidupkan that kind of question di dalam sesi bilik darjah. Walaupun kita terhambat dalam lebih kurang 35 minit, 40 minit, 5 minit satu waktu pengajaran. Tapi kebiasaan, sebab tu teori fitrah mengatakan, okay, sekiranya anak-anak ni dibiasakan, okay, dengan amalan tersebut sampai ke tua, sampai ke dewasa, sampai ke sekolah menengah, sampai ke universiti, mereka akan terbawa dari skema perangai. Sebab tu kalau kita tengok anak kat rumah, macam mana boleh cakap Jawa? Sebab apa tuan-tuan?
Sebab dia dah biasa mak ayah kat rumah cakap Jawa. Okay? Kalau mak ayah cakap kat rumah cakap bahasa Kelantan, dia akan terbiasa. Itu teori fitrah mengatakan. Macam ni juga, kalau kita membiasakan mereka dengan soalan, peer group pun mereka akan bersembang dalam bentuk soalan. Pada saya akan tunjuk contoh bagaimana peer group amat memainkan peranan untuk membantu isu kebat ini, isu hot tadi. Kalau saya pergi sekolah menengah jalan 3, ada cikgu-cikgu sekolah menengah jalan 3 kat sini kan, saya suka tengok pelajar duduk dekat depan kantin tu yang ada macam kita panggil apa cikgu? Setakat minda, dia ada macam gazebo, pelajar boleh santai duduk bersembang. Mereka bersoal jawab. Itu salah satu bagus perbincangan. Sebab impak kesan yang lebih mendalam mereka dapat ilmu tu sesama mereka kadang-kadang. Sebab level kita dengan budak, dengan pelajar, dengan anak murid ni dia tinggi. Sesama mereka lagi tinggi impak. So bila mereka bersembang, bersembang dalam mata pelajaran, membincangkan satu-satu isu mata pelajaran dan dibiasakan dengan soalan-soalan yang berbentuk macam ni, dan pelajar yang lain, kawan yang lain respon, maka dah menjadi kebiasaan kepada mereka. That's why kita satu masa nanti akan tengok that kind of question bukan sahaja tertera di atas kertas soalan, tetapi di dalam sembang-sembang peer group dan juga semasa guru mengajar. Okey tuan-tuan, ini satu contoh lagi. Bila saya tengok soalan ni, okey, boleh tahan macam undergraduate punya soalan. Tapi anak-anak tingkatan 3 kita menjawab, which is very good untuk mengasah otak kita. Saya melihat untuk future, untuk jangka masa depan. Kadang-kadang pelajar ni tuan-tuan, kat sini pun ada pelajar-pelajar master, pelajar-pelajar PhD. Pelajar ni kadang-kadang yang saya alami setengahnya, dia malah berfikir, dia rasa nak benda tu mudah, dapat simple jawapan. Okay? That's why dia macam terkocok-kocok nak memberi jawapan. Inilah perangai setengah pengalaman saya, Tuan Ilyas, di negara Arab. Arab kalau tanya, semua dia angkat tangan. Perangai dia sebab apa? Dia nak jawab. Padahal dia nak jawab tu tak apa punya jawapan. Dia tak nak berfikir. Yang kita nak ialah biar dia berfikir dan dia menjawab, boleh menguraikan dengan tepat. So, huraikan hujah anda menyebut bahawa Al-Quran dan hadis adalah panduan untuk menjadi umat cemerlang di dunia dan akhirat. Ini soalan arah siapa tuan-tuan? Cik Salami belum? Arah siapa? Bermakna dia level yang kedua. Okay? Bagaimana anda mengambil iktibar daripada kesabaran dalam perjuangan untuk ilmu? Bermakna dia memerlukan level kedua. Pelajar perlu berfikir. Ini sebagai contoh soalan saja, supaya kita nampak, lah, that's kind of kesimpulan saya amalkan di dalam bilik belajar. Ini berdasarkan juga pengalaman saya. Saya dulu cikgu juga kat sekolah tuan-tuan, mengajar di Alam Syah 9 tahun. Sebelum saya masuk di universiti 10 tahun sekarang, dan mengobserv pelajar-pelajar saya pergi praktikal, berbagai bidang sains, sukan dan khas dan tesa, matematik dan sebagainya. Saya nampak ini isunya. Yang saya nampak pada guru-guru praktikal saya dan juga amalan saya juga selama 9. Kita kurang. Okay? So, after sudah become familiar with answering SOQ, sudah create SOQ. Itu yang kita nak tuan-tuan. Boleh faham maksud saya? Setelah student ni dah dibiasakan dengan soalan high order questioning, bukan sahaja dia menjawab, tetapi dia boleh createkan SOQ. Dia sendiri boleh sampai aras yang tinggi, mencipta soalan SOQ untuk guru. Guru pula. Itu memang saya yakin tuan-tuan ada pengalaman macam tu di sekolah. So bermakna budak kita, anak murid kita dah familiar dengan soalan macam tu. Ingat tak saya cakap tadi, kita bukan nak ilmu tu dapat 30 anak murid kita. Kita nak anak murid kita dapat 50 daripada jawapan 50 mereka dapat jawab. Tapi yang kita nak ialah proses penitisan ilmu itu berlaku. Itu yang kita target. So proses penitisan ilmu itu berlaku dengan cara SOQ tadi. Okey tuan-tuan, ini satu contoh lagi. Okey, cadangkan idea. Mungkin cikgu-cikgu tengah maki soalan sekarang tu, cikgu.
Boleh tengok lagi. Ada yang kelas hujung-hujung, kelas yang tengah ke, hatta kalau kelas yang awal, kalau ada soalan macam ni, senang bagi cikgu. Sebab apa? Pelajar tak jawab. So itu cabaran sebenarnya. Kenapa anak murid aku tak jawab? Kenapa pelajar aku tak jawab? Oh, silap aku. Kita salahkan diri kita. Aku tak biasakan. Semasa aku mengajar, okey, Ahmad, cuba cadangkan apa pandangan anda. Okey, jelaskan bagaimana Ahmad. Okey, Ahmad, kalau macam ni dalam sains, apa prediction akan berlaku? So, benda-benda tersebut kita biasakan dalam pengajian. Ini satu bab lagi, bagaimana nak melontarkan puisi dan nak memberi impak kepada the whole 45 orang. Kita akan tengok dalam slide kita selepas ni. Okey, kita balik kepada penyoalan. Basically, penyoalan ialah untuk kita mempertingkatkan pembelajaran. Apa maksudnya, tuan-tuan? Okey, kalau tidak ada penyoalan berlaku, impak pembelajaran itu tidak akan berlaku. That's why kata mempertingkatkan pembelajaran. Sebab kita secara amalan kita, pengalaman kita, cuba kita perhati, okey, minggu ni aku masuk kelas, aku tak nak bertanya soalan lah. Aku nak bagi lecture je, kuliah je. Masing-masing kat sini dah biasa dengan research methodology kan. Kita bagi soalan kat dia. Minggu depan punya style method, okey, minggu ni aku nak banyakkan soalan SOQ, have other questioning. Kita bagi soalan. Of course akan berlaku kelainan dalam jawapan pelajar. Bermakna kat sini apa yang saya nak highlightkan, tuan-tuan? Impak pembelajaran tadi. Mana fungsi penyoalan selain daripada pelajar akan berusaha mencari jawapan. Cikgu Nora dan juga cikgu-cikgu lain, bila melontarkan soalan, anak-anak balik rumah, abah tadi kan cikgu tanya soalan inilah, apa pun jawapan? Alah, kamu punya iPad tu dah main game, buka aje lah. Dia akan boros. iPad sampai ada iPad lah, Galaxy Tab lah, dengan smartphone macam-macam anak-anak ada kat rumah. Gunakan. Okay, itu peranan as a parent. Bermakna mereka membiasakan gadget-gadget tadi untuk menjana high order answer punya. Setelah disoalan. Sebab apa? Sebab mereka mencari jawapan. Fungsinya bermulanya daripada penyoalan tadi. Mereka terasah otak mereka. Balik je pecah kasut cari iPad. Mana iPad? Adik yang kecil dia tengah main. Mari sini adik, abang nak cari jawapan. Cikgu ada tanya kat sekolah tadi, takut lupa. Mereka dah jadi amalan mereka. Okay? Merangsang pemikiran. Itu tujuan penyoalan. Kita boleh tengok anak-anak kita dia jadi lesu, malah. Kalau mengajar sekolah rendah, pengalaman saya sendiri pun, kalau kita bertanya mereka nak bercakap sepatah, dua patah. Tapi bila kita banyak bertanya pada question tadi, mereka akan merangsang pemikiran mereka, mendapat maklum balas daripada pelajar. Ini satu isu, tuan-tuan. That's why bila saya masuk ke kelas, bila saya observe student practicum saya tengok buku rancangan mengajar dia. The first yang saya akan tengok apa dia? Agak-agaknya apa dia? Aktiviti lain jawapan, refleksi lain jawapan, seksi lain jawapan. Mana tuan-tuan tak selari dengan saya lah. Saya akan tengok di belakang sekali mata pelajar. Kenapa, tuan-tuan? Daripada situ saya tahu bahawa student practicum saya saat ini, dia tahu level of their students. Kat mana duduknya Ahmad, kat mana duduknya Siti, kat mana duduknya Fatimah, based on markah di belakang. Ada tak markah? Kalau tak ada, you fail. Bermakna dia tak buat penilaian awal terhadap student dia. Itu amat penting, tuan-tuan. Kita dapat levelkan pelajar di dalam kelas kita. Baru kita boleh melontarkan aras kefahaman, aras pengetahuan, aras mereka cipta, aras sintesis, penilaian dan aplikasi dan sebagainya level yang kedua. Itu nak menunjukkan kepada kita bahawa kita boleh mendapat maklum balas daripada pelajar. Kita tak nak asyik-asyik Fuad. Ahmad kita bertanya soalan. Sebab apa? Bukan the whole kelas kita menggunakan maklum balas, respon daripada mereka. Dan yang seterusnya, komunikasi secara individu dan kumpulan. Okey, saya pergi lanjut, tuan-tuan.